Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik siri kedua. Saya punya politik kedai kopi, cakap-cakap politik bersih digital. Sama juga masih dalam proses dry run ataupun saya mau uji saya punya slide ceramah ini sesuai ke atau tidak. Sebab ceramah ini saya buat dari kosong, dari idea saya sendiri, susun aturnya, dia punya headline, tajuk besarnya, dia punya slot, skopnya, semua saya atur. Jadi kita tengoklah apa yang menjadi keprihatinan aku sampai saya buat video ini. Sampai saya begitu rajin menulis di Facebook. Suatu ketika dululah, terutamanya masa zaman Tun M, Najib, ada sesuatu yang menyebabkan kita ini berminat untuk terjun dalam politik. Yalah, saya mungkin tidak terlibat sebagai ahli parti mana-mana parti, tapi apa yang saya bincangkan, apa yang saya tulis, apa yang saya kritik adalah politik. Di samping isu-isu lain lah. Okey, kita tengok ini persoalan paling asas, maju sudahkah politik kita? Saya yakinlah kalau ditanya, hatta orang politik sendiri pun akan mengakui bahawa politik kita ini masih lagi ketinggalan. Masih lagi cara berpolitik lama, cara berpolitik zaman purba diamalkan. Kita tengok ini. Ini contoh komen yang biasa kita tengok di Facebook ataupun di YouTube atau di mana-mana laman sosial yang mana ada pemimpin besar buat posting ataupun up status. Tengok ini, hanya di Malaysia bekas banduan jadi PM. Betulkah Malaysia sahaja ini bekas banduan jadi PM? Ini kadang-kadang yang sangat-sangat menyedihkan di Malaysia ini, apabila fitnah pun dihalalkan, dan yang menghalalkan fitnah itu orang yang berpakaian agama. Fitnah dijadikan halal untuk mendapat kekuasaan politik. Matlamat menghalalkan cara tidak ada dalam Islam. Dan ini biasa kita tengok di mana-mana. Kalau sudah geng-geng PN, geng-geng PAS membuat komen, inilah nih. Ini nih PM punya YouTube. Dia buat lawatan dan sebelahnya tu ada mengikut seorang menteri rasanya, Cina. Kamu tengok, apa hal seekor India dap kanan itu pakai songkok? Seolah-olah songkok ini adalah pakaian agama. Songkok bukan pakaian agama. Jubah pun itu pakaian orang Arab. Jubah serban bukan orang Arab. Orang Arab Kristian di tanah Arab itu berjubah dan berserban. Kita ni jubah serban itu dianggap pakaian agama. Jadi kita tidak boleh terima kalau orang yang berserban dan berjubah itu main judi. Kalau di Mesir, dia punya Kristian Koptik. Pakaian dia pakaian Arab, dia Arab Kristian Koptik. Jadi kalau kita tengok komen-komen begini ini sangat-sangat menyedihkan betapa kita punya politik ini rosak betul. Sehingga kan sentimen agama bangsa dimainkan sedemikian rupa. Nasib baik je lah orang Malaysia ni penakut. Kalau ini dibuat di Indonesia, memang terbakar satu negara. Jadi inilah tujuannya. Kalau saya menulis di FB, tujuan saya buat ini pun sebenarnya adalah lebih kepada pendidikan politik. Saya terbuka kepada mana-mana pihak untuk beri saya ruang bercakap tentang politik versi saya. Selama saya menjadi cyber trooper, selama belasan tahun saya menulis pasal politik. Saya bukan budak-budak dalam politik, bukanlah budak kampung, walaupun saya bukanlah ahli politik. Now, kalau kita tengok negara-negara miskin ini, mau tidak mau kita kena akui bahawa mundurnya sesebuah negara itu ada akibat mundurnya tahap pendidikan. Negara maju itu maju kerana maju pendidikannya. Mereka mencipta teknologi, mencipta pekerjaan, mencipta cabang ekonomi baru, mencipta cabang ilmu baru. Mereka terus mengkaji, membuat R&D dan mereka kekal dan terus maju. Sementara negara-negara Amerika Latin, Afrika, kebanyakannya terperangkap di sini. Kenapa? Kita kena akui, politik mereka masih mundur. Bila mundur, ahli politiknya menggunakan macam tadilah sentimen kadang-kadang. Mereka tidak mencerdikkan rakyat berpolitik. Akhirnya rakyat jadi jahil berpolitik, maka berlakulah ini.
Apabila negara sudah huru hara, apa yang kita boleh buat? Pelabur mana mau datang? Saya pun tidak mau buka kedai runcit di negara yang huru hara. Kan? Ini yang berlaku dengan Sri Lanka, Amerika Latin. Negara terperangkap dalam cycle kitaran yang tiada sudahnya. Bila negara huru hara, pendidikannya hancur, ekonominya hancur. Tukar pemimpin pun begitu juga. Kenapa? Bukan setakat pemimpin, rakyatnya pun sama-sama jahil berpolitik. Jadi perlu pada saya pendidikan politik ini dibagi faham bagaimana sepatutnya politik itu diamalkan. Tidak kisahlah bersih macam mana sekali, mau bawa bersih agama kah, bersih sedikit ilmiah kah, bersih orang kampung. Yang penting ada anjakan dalam cara kita berpolitik. Nah, kalau kita tengok bidang profesional, saya ni antara minat saya kalau menengok dokumentari ialah Crash Investigation, cerita dokumentari perihal kapal terbang terhempas. Dia ada siri-siri dia. FAA ni Persekutuan Penerbangan Amerika Syarikat, Federal Aviation Association kan lebih kurang. Saya rasa ini prasyarat satu dunia yang mana semua pilot setiap 6 bulan akan membuat medical check-up, ujian mental, dan yang ini, simulasi. Maknanya dia belajar balik bawa kapal terbang. Setiap 6 bulan, maknanya setahun 2 kali. Saya rasa mana-mana profession. Kalau bagi panggilan pengurusan, kan dalam company kah, dalam kerajaan kah, sekali-sekala pengurus, pegawai, ketua jabatan itu akan dipanggil berkursus pengurusan, kepimpinan. Nah, itu maknanya ada pendidikan secara berkala supaya ilmunya itu kekal, supaya prestasinya itu maintain. Kalau boleh naik lagi bagus. Nah, ini. Kami guru-guru pun begitu juga. Akan ada kursus berkala dan saya antara orang yang memberi kursus kepada guru-guru. Jadi, tapi malangnya orang politik. Kalau di Semenanjung mungkin ada kalau orang politik, parti yang besar-besar yang ada duit. Kalau macam keadilan DAP itu ada orang ada sesi-sesi talk besar-besar berat-berat perihal politik. Maknanya ada peningkatan ilmu dalam bidang politik. Malang di Sabah. Di Sabah ini kita hanya menunggu pemimpin datang buat ceramah politik. Ceramah politik iaitu meniupkan semangat berpolitik sahaja. Mau kasih paham politik itu saya rasa tidaklah. Kebanyakannya ceramah-ceramah politik ini adalah respon kepada isu semasa, konflik semasa. Itu sahaja, tembak sana, tembak sini. Namun membijaksanakan, even penggerak parti pun ada yang, saya tidak katalah jahil, tapi lemah betul dia punya pengetahuan politik. Kadang-kadang yang malangnya, manifesto parti pun dia ingat-ingat lupa. Jadi kita tahu ilmu ini adalah penunjuk jalan. Kalau kita orang berilmu dan ilmu kita bagus, insya-Allah kita akan melalui jalan yang baik. Jalan yang lurus. Itu sebabnya dalam solat setiap hari kita meminta Tuhan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita dihidup bukan setakat di dunia. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa-apa yang kita telah lakukan di dunia. Dan ini kita kena akui, dalam politik yang penting ialah senjata dan strategi. Dan untuk mencipta senjata dan strategi yang bagus, kena ada ilmu yang bagus. Tidak ada pilihan. Kenapa China bangkit, boleh setanding dengan negara-negara barat dari segi kemajuan teknologi, saintifik? Kerana ilmu. Jadi kita Malaysia ni, kita belum lagi mencipta ilmu, mencipta teknologi, kita masih lagi pengguna teknologi. Tidaklah kita mundur sangat, tapi kita tidak lagi maju. Kita stagnan, statik di situ. Jadi itu sebab pada saya perlunya pendidikan politik ini, supaya orang politik itu bertindak, berbahas, ada sandaran ilmu. Tidak main emosi sahaja, maki hamun sana, tembak sini. Bosan sudah rakyat dengan politik sebegitu. Dan jangan dilupa integriti. Jadi kalau kita memilih ahli pemimpin dalam parti, pilihlah yang berintegriti. Integriti ini akhlak yang paling tinggi.
merasa diri kita ini diperhati oleh Tuhan, dan kita memerhati diri sendiri. Kalau kita sudah ada integriti, insya-Allah kita akan selamat di bumi ini. Jadi ini yang susahnya, dalam politik jarang kita dapat yang begini. Yang kata-kata tu itu sah-sah lah, tidak ada integriti. Masa mau jadi calon bersumpah dengan Al-Quran ada, dengan nama Tuhan. Bila melompat, wah bersumpahlah pula dengan nama rakyat. Betul-betul saya tidak boleh terima. Now, dalam politik ini yang penting ialah tindakan yang betul. Politik macam saya cakap tadi lah, senjata dan strategi. Kalau ilmunya tidak betul, asasnya tidak betul, maka tindakan itu tidak akan betul. Bila tidak betul, begitulah tu. Sekejap naik, sekejap tenggelam. Ada yang begitu. Partinya kekal menjadi parti nyamuk. Jadi saya rasa lah mana-mana parti kalau mau naik, tidak boleh lari daripada pendidikan ini. Ahli parti, penggerak parti, jentera parti mestilah terdidik. Maknanya diorang jelas apa sebenarnya diorang kerja dalam politik ini. Untuk apa diorang berpolitik? Dia tahu itu. Dan kenapa dia kena berpolitik dengan cara yang sepatutnya, sebaik-baik. Bagi saya lah, saya cadangkan 3 paling kurang. Ini asas politik. Apa yang saya sampaikan ini politik lah juga nih. Dalam bersih bahasa orang awam. Cuma tinggi sikit lah, ilmiah sikit. Ada dia punya fakta, ada dia punya logic behind. Tidaklah main cakap-cakap politik kosong begitu. Asas politik, apa-apalah dalam bentuk dalam agama ke apakah, yang penting jentera parti, penggerak parti, ahli parti, pendukung parti itu faham betul sebenarnya politik itu apa. Bukan macam yang sekarang ni. Cacah marbah, rojak betul. Bikin panas bila orang Sabah. Yang kedua ialah sejarah politik. Macam saya katalah, bagus juga kalau saya tidak mampu buat ni. Saya bukan orang sejarah, saya cikgu biologi. Kalau ada orang pensyarah yang boleh bagi talk tentang ini, sejarah politik Sabah dari mula Sabah merdeka dan implikasi pergolakan politik itu terhadap negeri Sabah. Selalu saya cakap dengan kawan, saya hairan ya, kenapa Sabah dulu kedua terkaya di Malaysia, sekarang paling miskin di Malaysia. Sedangkan kalau ikut logik kita lah, kalau kita buat bisnis kan, kalau kita sudah kaya, jutawan, banyak modal, kalau kita tidaklah buat kerja bodoh, kita tidak main perempuan, tidak main judi, kita akan menjadi kaya, semakin kaya. Persoalannya kenapa kita sekarang sangat-sangat miskin. Macam kata Arwah Zainal, pejuang MA63. Dia bilang bikin malu ni orang Sabah. Sanalah pergi Putrajaya berbaris minta projek macam orang tak cukup makan. Kan meminta-minta. Jadi perlu ini. Perlu. Dan MA63. Kalau boleh MA63 ini kita sampaikanlah dalam bentuk sedikit teratur ilmiah. Ada persembahan macam yang saya buat ini. Jadi kita pun nampak dia punya aliran itu. Cerita itu. Kalau setakat cakap kosong, cakap sedikit, berdikit, lepas tu kan tidak ada, susah kita mau faham. Sebab benda ni benda teknikal, benda undang-undang. Jadi apapun kita kena ingat bahawa sejarah itu dijadikan panduan supaya kita tidak mengulangi kesilapan masa lalu dan mengambil pengajaran daripada masa lalu. Kita kena hargai sumbangan bapa-bapa kemerdekaan. Jadi perlu pendidikan tentang sejarah politik negeri Sabah. Kenapa? Sebab sejarah ini akan membentuk jati diri. Orang tahu kita ini orang Sabah. Kan? Dari segi apa yang kita perjuangkan, apa nilai, apa raut wajah yang kita ada. Ini pada akhirnya pendidikan itu, sejarah politik Sabah itu sepatutnya membentuk jati diri kita dan kita bangga menjadi orang Sabah dan kita berusaha mempertahankan negeri Sabah. Okey, yang kedua yang menjadi keprihatinan saya, macam saya kata tadi lah, politik kita ini kacau bilau, cacah marbah, rojak, tak apa-apalah. Extremely volatile, terlampau bergolak, terutama
selepas PRU 18. Sebelum itu pun memang sudah volatile. Dia terlampau bergolak. Kenapa? Sebab rakyat bangkit. Rakyat bangkit cuba menjatuhkan kerajaan. Dan mana-mana kerajaan akan respon dengan cara yang agak keras. Kalaupun tidak sekeras Turut M, ada juga dia punya respon. Cuma ialah kita hidup dalam era laman sosial yang mana maklumat cepat tersebar. Jadi kebangkitan rakyat itu berjaya menjatuhkan kerajaan buat pertama kalinya. Dan apa-apa yang berlaku di Putrajaya juga, pergolakan di Putrajaya akan menyebabkan pergolakan di peringkat negeri. Dan terbukti sudah. Jadi kan, kita kena buat sesuatu untuk mengurangkan pergolakan ini. Kalau negara bergolak, saya sudah tunjuk tadi, tiada manfaat, tiada faedah apa-apa untuk rakyat. Jadi kan, selama ini orang awam ini melihat saya ini berkawan dengan ramai orang politik dari pelbagai parti, daripada yang muda sampailah yang tua, pacik-pacik, yang masih lagi gigi mau berpolitik, bangga menjadi ketua cawangan, menjadi ketua kampung itu dan ini. Saya nampak kan, orang awam ini dia nampak politik ini sekadar menang kalah saja, bah. Ini sahaja. Itu sebabnya orang-orang berebut berkuasa. Menjadi pembangkang itu kan seolah-olah sesuatu yang sangat-sangat hina. Dan orang tidak boleh terima menjadi pembangkang. Itu sebab ramai jadi kata. Kan? Sedangkan kalau di negara maju, pembangkang macam dia tidak ada clear cut antara pembangkang dengan kerajaan. Sebab dia akan silih berganti. Kalau di US, kejap Republikan, nanti kan Demokrat, nanti Republikan lagi, nanti Demokrat lagi. Dan tidak menjadi masalah. Negara tak huru-hara, negara kekal maju. Kenapa? Sebab rakyatnya, pemikiran rakyatnya sudah maju. Kita ini, aduh, kesian. Jadi, ini kita tahu, politik ini bukan sekadar perihal menang kalah. Pada akhirnya ialah kehidupan rakyat. Politiklah yang menentukan kehidupan rakyat. Kenapa? Sebab ahli politik yang mencipta dasar polisi, memegang peruntukan. Jadi ini yang penting. Okey, kita tengoklah di Sabah ini contohnya. Macam saya kata, mesti saya rasa ni Sabah ini menjadi semakin teruk dia punya ekonomi, makin semakin teruk dia punya pembangunan. Tidak ada lain disebabkan oleh pergolakan politik. Orang politik terlampau sibuk berpolitik, sampaikan benda yang kecil pun, semudah-mudah jambatan kampung pun tak dibuat. Kesian. Kita ni sudah 22 tahun di abad 21. Okey, antara masalah besar, biasa saya sebut pemimpin ini bukan setakat pemimpin politik, termasuklah pemimpin kerajaan, ketua-ketua jabatan, pengarah, timbalan pengarah dan semuanya pegawai. Antaranya kita ni tidak responsif, bukan lambat memberi respon dan juga kurang bertanggungjawab. Sifat amanahnya kurang. Tiada empati. Benda viral macam tadi itu pun kadang-kadang lambat tindakan. Kadang-kadang tidak ada tindakan pun viral saban tahun. Berulang viralnya. Tidak ada rasa empati. Maknanya merasa kesusahan orang. Empati ini lain dari simpati ya. Simpati ini dia tengok saja. Saya bersimpati. Empati ini tidak. Kalau orang tu menangis, dia ikut menangis. Kalau orang tu lapar, dia pun ikut. Terasa laparnya. Ini. Mau jadi pemimpin kan ada dua nih yang paling besar. Jadi jauh sekali proaktif. Proaktif ni negara maju dia proaktif. Sebelum bencana berlaku dia sudah berbuat sesuatu. Itu sebabnya jarang berlaku bencana besar-besar ni di negara barat. Okay? Sebab mereka proaktif. Kalau benda tu, jalan raya tu perlu diselia setiap 6 bulan, maka setiap 6 bulan lah jalan itu akan diselia. Kita ni sudah viral pun tidak ada respon lagi. Sorry lah kadang-kadang saya cakap apa punya budu lah punya pemimpin. Please, kita ubahlah ini ya. Berusahalah kita mengubah. Jadi oleh kerana kita ni sudah terlampau, tak tahu ke mana hujung pangkal cerita politiknya ini, perlulah alignment, perlu penjajaran semula, dibetulkan semula. Caranya ialah melalui begini, pendidikan. Kita tidak boleh duduk diam mengharap orang semakin lama akan semakin bijak. Tidak. Bijaksana itu lahir melalui proses pendidikan. Jadi, kita kena realignment balik ke pahaman, terutamanya jentera parti, penggerak parti, pendukung parti tentang kefahaman.
tentang politik dan iltizam, keazamannya untuk berpolitik. Ini kena digilap dari semasa ke semasa. Sebab kadang-kadang orang parti ni sendiri boleh lesu. Apalagi kalau sudah ramai ahli parti melompat, jadi pembangkang pula kan. Tidak cukup peruntukan. Jadi mau tidak mau kita kena hidupkan balik ini. Okey, kenapa perlu? Okey, seperti yang saya cakap, orang berpolitik ini macam-macam style. Ada yang jenis begini. Ikut tim sana, melompat parti sana, masuk balik partinya, lompat lagi, pusing sana, pusing sini. Barulah jadi YB. Ada yang straightforward. Dia tidak terganggu apa-apa pun. Lurus, tetap teguh dia punya pendirian begitu. Apapun berlaku, dia di situ dan dia tahu dia punya matlamat. Do or die, orang putih bilang. Do or die di situ. Ada pula ini yang paling rugi ni. Pusing sana, pusing sini. Akhirnya politik itu menyusahkan diri sendiri. Duit habis. Hutang keliling pinggang. Kena darah tinggi. Akhirnya kena minus stroke. Gara-gara habis seluruh tenaga dikerah untuk berpolitik. Saya punya kawan-kawan ada yang begini nih ya. Sampai ke tahap kemurungan. Banyak utang gara-gara berpolitik. Semua bernafsu mau jadi EJK bahagian. Semua bernafsu mau jadi OIB. Melobi sana, jalan sana, sini. Akhirnya merosakkan diri sendiri. Biar kita jadi yang begini. Straightforward. Teguh. Istiqomah. Tekal. Konsisten. Nah ini yang bikin malu Sabah ni. Sabah ni pencipta teknologi kata. Kalau bolehlah diusulkan di DUN supaya dibuat akta anti lompat parti. Peringkat DUN. Parlimen sudah ada. Selagi ada ini, selagi itulah politik Sabah akan kacau bilau. Tiada kemajuan kita ini. Okey, seterusnya ini pertembungan generasi lama dan baru. Sekarang ini kita ni dalam proses transisi sebenarnya, tapi masih lagi ada orang-orang ni, kecuali parti-parti barulah ataupun parti-parti pembangkang warisan, PH, DAP. Ini bagus. Tiada dinamika kepimpinan. Ada transisi. Okey, bagi parti-parti yang lain tu masih ada lagi ini. Ini masih kuat dia punya pengaruh di dalam parti. Ini yang masalah ni. Kadang-kadang satu-satu parti itu dia ada dia punya elit. Orang-orang itu yang akan menentukan siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang akan di sini. Ini tidak bagus ya. Dalam parti kalau sudah ada tim, ada sudah grup, ada sudah gangster, ada kartel, hanguslah parti itu. Kita belajar banyak. Kamu tengok PKR berapa kali terpecah belah. UMNO berapa kali. Kamu tengok Tun M dengan anak-anaknya berapa kali hancur, berantakan. Kenapa? Sebab ini. Cuba untuk membentuk golongan elit di dalam politik. Politik ini adalah platform untuk rakyat memperjuangkan agenda rakyat. Bukannya orang politik sahaja kasih canlah, rakyat pun ikut sama makan. Yang mengundi akhirnya itu rakyat. Jadi seperti yang saya kata, kita dalam fasa peralihan, jadi dia adalah turbulence, adalah pergolakan sana sini, ini. Tapi baguslah. Jadi pada saya dalam tempoh peralihan inilah kita kena revive. Kita kena muhasabah diri, perbaiki balik strategi. Sementara belum lagi PRN, ada lagi masa untuk memperkemaskan parti. Tampal mana yang bocor, baiki mana yang sudah kabur, gilap, sapu sana, berus sana, cat sini. Jadi, ini juga yang sering menjadi isu, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Mereka terlampau excited mahu berpolitik dan mereka menuntut kadang-kadang lebih daripada sewajarnya. Menuntut jawatan itu, kota YB dan sebagainya. Saya rasakan kalau bawah 30 tahun itu, bagilah dia merangkak dulu dari bawah. Biar dia merasa peritnya menjadi seorang ahli, seorang penggerak parti. Jangan terus-terus dihumban masuk menjadi calon. Apapun dia masih too young.
Sebab politik ni kadang-kadang bukan saja politik, apa-apa pun bidang kerja ya, antara yang paling mahal ialah pengalaman dan wisdom, kebijaksanaan. Ini benda tidak boleh dibeli. Dia tidak boleh dapat sehari dua. Bukan bermakna kalau sudah ada sijil, ada degree itu bijaksana. Tidak. Ramai juga orang ada school tapi short. Okay? Ada juga orang yang macam Warren Buffett. Warren Buffett sudah 90 tua dari mana tapi masih aktif bermain saham. Tun M pun kita tengok. Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar pun saya rasa saya pun tidak boleh lawan lah. Pagi, tengah hari, petang, malam ada 2 lagi. 1 hari sampai 5 sesi ceramah. Saya paling tahan pagi dan petang lah. Pernah saya buat. Itu pun lembek. Jadi kita mau yang begini. Yang orang yang semangatnya, jiwanya lebih muda dari umurnya. Jadi yang penting itu ialah passion, semangatnya itu. Maknanya kita berpolitik ini untuk apa sebenarnya? Kalau betul untuk membantu rakyat, silakan bantu rakyat. Jangan berpolitik kerana mau jawatan, kerana habuan itu dan ini. Jadi yang penting ini, umur itu sekadar angka. Jangan jadi anak muda yang banyak saya jumpa. Saya ni banyak bergaul dengan AJK Parti, UMNO lah, Bersatu lah, inilah, budak-budak muda. Muda tapi cara politiknya itu politik orang tua. Cara berfikirnya berfikir orang tua. Mencari projek, mau jawatan ini, kabel itu, kabel ini. Sepanjang bertahun-tahun saya bergaul dengan budak-budak politik ini, so-called anak muda ini, macam tiada saya nampak dia punya isu keprihatinan tentang rakyat. Tidak ada. Jarang ada lah yang geng-geng yang biasa terlibat dengan NGO, bantuan dan sebagainya. Namanya yang duduk di dalam parti itu, aduh. Pernah saya duduk dengan satu armada. Duduk di kantin, 2 jam bercerita. Itu cerita pasal kereta, cerita pasal sport rim, cerita pasal tayar. Projek itu ini. Bangga dia si anu ada 7 projek jalan raya, jalan gravel. Kalau inilah jenis anak muda yang dibawa, saya rasa baguslah bagi can orang tua yang berhati muda. Kita tidak mau anak muda yang berhati tua, tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada parti, malah menjadi beban kepada parti. Bila berFacebook, berlaman sosial, menjadi beban, memberi imej buruk kepada parti. Ini antara figure yang saya suka kalau dalam DAP. 2 yang saya suka di DAP ini Anthony dengan Shim. 3 lah. Saya nampak dia ni dari muda, berevolusi. Ini antara pemimpin-pemimpin yang saya kata dia punya pemikiran itu lebih matang berbanding usianya. Kita mau yang muda yang beginilah. Bukan muda yang huha-huha, main game sejak kerja, duduk di restoran 24 jam dengan handphone. Untuk apa disimpan budak-budak begitu? Dibawa dalam parti. Itu mencari duit je kerja diorang tu. Tidak ada duit nak bawa buat kerja tu. Cari yang begini, yang menyumbang, menjadi aset kepada parti. Parti kena ada orang-orang begini ya, jadi anchor, tulang belakang ni, pelapis pemimpin masa hadapan. Jadi saya sarankanlah kepada mana-mana parti, kita kena terbuka untuk pandangan-pandangan baharu. Apa yang saya bawa sebenarnya ini pandangan baharu. Saya rasa tidak ramai ada parti buat benda begini. Talk politik bersih, ya sedikit ilmiah, kemas, teratur. Kan? Jadi, bawa idea baru ke dalam parti, bawa bakat-bakat baru. Sebab kita kena hargai manusia ini cipta Tuhan. Tuhan cipta begitulah. Memang pelbagai dia punya fitrah. Dan kita kena akui kepelbagaian itu. Kepelbagaian itulah menyumbang kepada pembangunan. Sama ada mau bangunkan parti, mau bangunkan negara, sepatutnya sebab kepelbagaian ini akan membawa bersamanya kepelbagaian pemikiran, kreativiti. Dan jangan lupa kita jemput golongan profesional, menyumbang kepakaran, kepandaian. Sebab kami ini sebenarnya mau membantu. Cuma kadang-kadang setengah-setengah parti politik ini tertutup. Seolah-olah kami ini mau merebut jawatan. Tidak, ada yang tidak mau merebut jawatan. Kita sekadar mau turun membantu. Sebab kasihan melihat orang-orang politik yang tunggang langgang, yang kita tidak tahu
Kesian. Okey, dan keempat, perihal anak muda. Ini kata-kata yang saya rasa paling top, Soekarno. Seorang tua bisa bermimpi, 1,000 orang tua bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Ada lagi kata-kata, dia ubah lagi nih, beri saya 10 orang tua, saya boleh ubah se-Indonesia. Beri saya satu anak muda, saya boleh ubah dunia. Itu pentingnya tuh. Tapi yalah, kita mau anak muda yang progresif, kan, yang berilmu, yang berintegriti, yang energetik, bertenaga, prihatin dengan isu-isu rakyat, bukan anak muda yang main game, kaki lomba. Untuk apa itu? Okey, sekarang ni saya tengok dalam kalangan anak muda ini ada peningkatan lah banding generasi saya dulu. Anak-anak muda ni lebih berdikari, terutamanya dalam hal-hal mencari nafkah. Mereka ni rajin. Kalau yang rajin. Tempat saya ni tidak ada sudah mak terempit. Sebab semua ramai sudah budak-budak rempit tu jadi rider. Baguslah. Ini kita panggil gig ekonomi. Gig ekonomi ni maknanya dia mengatur bisnisnya tu sendiri. Dialah bosnya, dialah kulinya, dialah pemandunya, dialah CEO, dialah accountant. Cumanya, cuma kita tidak maulah budak-budak ini semua jadi begini sebab gig ekonomi ini tidak tentu masa depannya. Kan? Tiada jaminan yang Grab ni akan hidup 20 tahun lagi, kan? Foodpanda ni akan hidup 20 tahun akan datang. Mungkin akan bertukar syarikat lagi, ada benda baru lagi, kita tidak tahu. Jadi maknanya sementara waktu boleh gig ekonomi ni okey, tapi dia kena cari juga sumber pendapatan, sumber rezeki yang ada jaminan kukuh. Kalau dia buat bisnis betul-betul lah. Buka kedai runcit, jadi supermarket, begitu. Tidak yang macam sekarang ni. Jual di WhatsApp, dalam talian, bolehlah sekadar untuk menampung pembelanjaan bulanan, tapi dijadikan kerjaya seumur hidup tu saya rasa payah. Okey, nah ini antara isu yang selalu saya guna kalau buat kempen, kalau dulu. Saya katakan, bayangkanlah sekarang ni doktor pun menganggur. Kalau ada pun kerja kontrak. Kenapa? Sebab kerajaan tidak punya cukup keuangan untuk membayar gaji. Menunjukkan betapa teruknya sudah kita punya negara ini ekonomi. Kalau sudah doktor pun begini, apa harapan untuk graduan yang lain? Graduan sejarah, graduan antropologi, sosiologi, graduan katakan kemanusiaan. Kalau sudah doktor pun menganggur, kerajaan tidak mampu bayar gaji, apalagi yang lain. Jadi kesian budak-budak muda ini. Ini betul-betul menjadi saya punya isu keprihatinan. Sebab adik saya pun ada juga graduan, kerja kontrak sahaja. Kan? Gaji minima. Sayang. Dan ini yang masalah kita ni. Kita tahu antara penggerak ekonomi dunia sekarang ini dipanggil K-ekonomi. K-ekonomi ni ilmu-ilmu yang ekonomi yang berasaskan ilmu. Contoh AI, artificial intelligence, big data, data analysis, kan, konsultansi, perakaunan, konsultasi keuangan. Ini benda-benda K-ekonomi. Dia punya pulangan besar. Negara-negara maju banyak ini, K-ekonomi. Jadi itu sebab dia orang maju, rakyatnya berduit. Duit dia orang mahal sebab ini. Dan malangnya kita ni mengalami fenomena dipanggil brain drain. Maknanya kita punya budak-budak ni kan yang pandai-pandai bijak pandai ni lari ke Australia, lari ke Kanada, lari ke Dubai, paling banyak lari ke Singapura. Macam juga orang Sabah lari ke Semenanjung. Jadi kan kalau negeri ini sudah tidak mampu memberi makan rakyatnya, pada saya pemimpin itu gagal. Sorry to say ya, pemimpin itu gagal. Okey, kerajaan itu gagal. Kenapa? Sebab kita terlampau banyak berpolitik daripada memikir bagaimana untuk memajukan rakyat. Okey, untuk sesi kali ini cukup di sini. Assalamualaikum dan